Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Okey, hari ini berjumpa lagi kita untuk penghabisan bagi bab yang kedua, faktor dan gandaan. Okey, hari ini kita akan habiskan topik standard kandungan 2.2, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil ataupun GSTK. Dan untuk standard kandungan ini cuma ada dua sahaja standard pembelajaran. Yang pertama 2.1 menerang dan menentukan gandaan sepunya bagi nombor bulat. 2.2.2 menentukan GSTK ataupun gandaan sepunya terkecil bagi 2 dan 3 nombor bulat. Okey, apakah gandaan? Gandaan bagi suatu nombor ialah hasil darab. Okey, hasil darab nombor itu dengan sebarang nombor bulat yang bukan sifar. Sifar ni maknanya bukan kosong. Tapi dalam matematik kita panggil sifar. Okey, contoh kat sini. 3 darab dengan 1 kita dapat 3. 3 darab 2 dapat 6. 3 darab 3 kita dapat 9. 3 darab 4 kita dapat 12. Maknanya ini ialah faktor 3 ataupun kita kata dalam sifir 3. Jadi nombor gandaan yang kita dapat dalam faktor 3 ini, kita dapat nombor 3, 6, 9 dan 12. Yang inilah maknanya hasil darab nombor dengan sebarang nombor bulat. Maknanya 3 darab dengan 1 kita akan dapat 3. 3 kita darab dengan 2 kita dapat 6. 3 darab dengan 3 terdapat 9. Dan 3 darab dengan 4 kita akan dapat 12. Okey. Okey, apakah gandaan sepunya? Hari tu kita dah belajar faktor sepunya. Hari ini kita belajar gandaan sepunya. Gandaan ini adalah darab. Maknanya gandaan. Okey, gandaan sepunya bagi dua atau lebih nombor ialah nombor yang dibahagi tepat oleh kedua-dua atau lebih nombor itu. Okey, mesti kamu akan confuse kenapa dibahagi kan? Sebenarnya dia sama macam faktor sepunya, cuma beza je gandaan ini ialah kita perlu darab. Kita akan tengok contoh. Okey, contoh. Yang pertama ni kita tengok, tentukan sama ada A, 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8 atau bukan. Okey, cikgu dah bagi tahu untuk pembelajaran sebelum ni, kalau dia tanya tentukan sama ada, sama ada ini kita perlu bahagi. Sebab kita nak tentukan sama ada gandaan sepunya bagi 2 dan 8 atau bukan. Okey, macam mana? Kita hanya bahagikan sahaja. Contoh 32 kita bahagikan dengan 2. Kita dapat 16. Okey. Siap untuk 2. Okey, kita buat pula untuk 8. 32 bahagi dengan 8. Kita akan dapat 4. Dia sama macam faktor sepunya. Kalau gandaan sepunya, kita nak tentukan sama ada 32 ialah gandaan sepunya bagi 2 dan 8 atau bukan. Jawapan dia mestilah tepat dan dia tidak mempunyai baki. Sekarang kita tengok. 32 bahagi dengan 2 dapat 16. Ada baki tak? Tak ada baki. Jadi betul lah. Okey, 32 bahagi dengan 8. Dia dapat 4. Ada baki tak dekat sini? Tak ada. Jadi, kita boleh kata kat sini 32 ialah gandaan sepunya bagi
2 dan 8. Okey. Setakat ni kamu faham lah. Dia sama juga macam faktor sepunya. Cuma bezanya dekat sini dia hanyalah gandaan. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Tentukan sama ada. Sama ada ni kena buat apa? Kena bahagi. Jadi 60 ialah gandaan sepunya bagi 5, 15 dan 24. Jadi macam mana kita nak buat? Kita bahagikan sahaja. 60 bahagi dengan 5. Kita akan dapat 12. Okey, 60 bahagi dengan 15. Kita akan dapat 4. Okey, 60 bahagi dengan 24. Kamu akan dapat 2 dan ada baki 2. Baki ada 12. Okey, kita semak. Sama ada betul ke 60 ialah gandaan sepunya bagi 5, 15 dan 20. Okey, 60 bahagi dengan 5, kita dapat 12. Ada baki tak? Tak ada. Jadi jawapan dia betul. 60 bahagi dengan 15, kita dapat 4. Ada baki tak? Tak ada. Jadi betul. Okey, kita tengok pula yang ketiga. 60 bahagi dengan 24. Dia dapat 2 dan dia mempunyai baki. Jadi bila dia mempunyai baki, dia bukanlah gandaan sepunya. Macam cikgu kata untuk pembelajaran sebelum ni, kalau ada satu yang salah, maknanya semua salah dan tidak boleh diterima. Jadi kita boleh tulis kat sini 60 bukan gandaan sepunya bagi 15, 5 dan 24. Okey. Faham setakat ini? Okey, kita teruskan lagi. Okey. Contoh yang seterusnya. Kat sini dia dah bagi tahu. Senaraikan 3 gandaan sempunya. Pertama bagi 2, 3 dan 4. Macam cikgu kata tadi, gandaan ini adalah darab. Darab ni kita hanya perlu menyenaraikan sifir bagi faktor 2, faktor 3 dan faktor 4. Ataupun gandaan 2, gandaan 3 dan gandaan 4. Kamu hanya perlu menyenaraikan sifir sahaja. Kalau dia kata senaraikan 3 gandaan, maknanya kamu hanya perlu menyenaraikan sifir. Contohnya, gandaan 2, kamu tulis 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya. Okey, untuk gandaan 3 pula. Okey, 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Sifir 4 ataupun gandaan 4. 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Sampai habislah. Lepas tu macam mana kita nak tengok dia punya 3 gandaan sepunya pertama. Maksudnya, okey, kamu tengok dulu yang first ni. Tengok dulu yang pertama. Okey, ada tak nombor yang sama? 2, 3, 4. Tak sama. Okey, tengok pula yang kedua. Ada 4, 6 dengan 8. Ada tak yang sama? Ada. Antara 4. Okey, cikgu tukar color. Okey, 4 dengan 4. Gandaan 2 dan gandaan 4. Tapi gandaan 3 tak ada. Jadi tak boleh. Dia mesti, 3 ni mesti ada gandaan sepunya. Sebab tu dia kata sepunya. Dia mesti sama.
Okey, maknanya gandaan 2 ada, gandaan 4 ada tapi gandaan 3 tak ada. Jadi tak boleh terima lah. Okey, kita cari lagi. Okey, tengok pula yang ketiga. 6, 9 dengan 12. Okey, kita tengok ada tak yang sama? Okey, ada. Ada 6 untuk gandaan 2 dengan 6 gandaan 3. Tapi gandaan 4 tak ada. Jadi tak boleh diterima. Okey, kita cari lagi. 8, 12 dengan 16. Tak sama juga. Tak dapat juga. Sebab untuk gandaan 3 ada 12. Gandaan 4 pun ada 12. Tapi gandaan 2 tak ada. Untuk barisan itu. Untuk dia punya pertama ataupun kedua. Okey, kita cari lagi. Gandaan yang sama. Okey, kita cari-cari. Okey, kita jumpa. Dekat gandaan 2 ada 12. Okey, maknanya kita boleh terima lah. Gandaan 12. Gandaan 12, maaf. Gandaan 2, gandaan 3 dengan gandaan 4. Jadi 12 ni kita boleh kata gandaan pertama bagi 2. Okey, gandaan pertama bagi 2, 3 dan 4 ialah 12. Ini gandaan pertama, maksudnya baru kita jumpa 1. Tapi yang ni dia perlukan 3. Jadi kamu carilah dalam sifir tu apa nombor yang ada nilai yang sama. Contoh macam 12 kita jumpa. Maknanya dia adalah gandaan pertama. Lepas tu dia akan ada lagi nilai dia. Contohnya kita akan jumpa 24 untuk gandaan 3 dan 24 bagi gandaan 4. Jadi 24 gandaan 2, 24 gandaan 3, 24 gandaan 4 adalah gandaan ke-2 bagi 2, 3 dan 4 ialah 24. Kena tengok sifir. Kamu kena tengok sifir. Sifir kena hafal. Okey, kita teruskan lagi. Okey, apakah gandaan sepunya terkecil? Hari tu kita belajar apakah faktor sepunya terbesar. Itu faktor. Ini kita nak tengok pula apakah gandaan sepunya terkecil. Okey, gandaan sepunya terkecil bagi 2 atau lebih nombor ialah gandaan sepunya yang pertama bagi nombor itu. Okey, tak apa. Nampak macam confused? Kita akan tengok dulu satu persatu. Okey, gandaan sepunya terkecil boleh ditentukan dengan kaedah. Ada 3 kaedah yang kita akan guna. Okey, yang pertama, menyenaraikan gandaan sepunya. Kedua, pembahagian berulang. Dan ketiga, pemfakturan perdana. Okey, tengok satu persatu. Okey, menyenaraikan gandaan sepunya. Menyenaraikan gandaan sepunya bagi 2 dan 3. Okey, hari tu cikgu dah pesan dah. Kalau menyenaraikan maksudnya kita kena menyenaraikan gandaan 2 dan 3. Maksudnya kita hanya perlu menyenaraikan sifir. Sedang sahaja. Kita hanya menyenaraikan sifir. Okey, ini gandaan 2. Ini gandaan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. Sama juga dengan gandaan 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. Okey.
Bila kita nak menyenaraikan, kita tengok gandaan yang terkecil. Maksudnya kita nak tengok dalam gandaan 2 dengan gandaan 3, apakah gandaan yang paling kecil. Maksudnya kena ada dua nombor yang sama dalam dua gandaan. Okey, kita tengok 2 dengan 3 tak sama, 4 dengan 6 tak sama, 6 dengan 9 tak sama. Okey, tapi kita jumpa 6. Dalam gandaan 2 ada 6. Dalam gandaan 3 pun ada 6. Jadi dia ni maknanya kita pertama kali jumpa dia lah. Kita sama-sama jumpa dia. Maksudnya dia adalah gandaan sepunya terkecil. Maknanya nilai dia tu rendah. Okey. Maknanya gandaan sepunya terkecil SSTK ialah 6. Mudah sahaja. Kamu tengok dekat dekat gandaan tu, gandaan 2 dengan gandaan 3, tengok nombor mana yang pertama kali kamu jumpa dia sama. Kita jumpa nombor 6 bagi gandaan 2 dan 6 dalam gandaan 3. Jadi dia adalah gandaan sepunya terkecil bagi gandaan 2 dan gandaan 3. Okey. Okey, pembahagian berulang. Pembahagian berulang ni ingat dia mesti dalam bentuk L macam ni. Okey. Okey, kita tulis dulu sama macam kita belajar pada faktor. Faktor terbesar. Faktor sepunya terbesar. So kita tulis 3, 6 dan juga 9. Okey. Ingat masa kita belajar faktor sepunya terbesar, untuk pembahagian berulang kita kena guna nombor perdana. Kita ada berapa nombor perdana? Kita ada 25 nombor perdana. Okey, apakah nombor perdana yang paling kecil? Nombor perdana yang paling kecil ialah nombor perdana paling kecil adalah nombor berapa? Nombor 2. Okey. Kita tengok. Memanglah kita kena buat pembahagian berulang ni guna nombor perdana yang paling kecil. Tapi kena tengok situasi juga. Contoh, dalam sifir 2 ada tak 3? Tak ada. Dalam sifir 2 ada tak 6? Ada. Dalam sifir 2 ada tak 9? Tak ada. Jadi kamu tak bolehlah guna nombor perdana 2 sebabnya dalam pembahagian ulang, dalam gandaan, kamu tidak boleh mempunyai baki. Okey, 2 tak boleh tengok. Okey, kita tengok pula nombor perdana yang seterusnya. Apa nombor perdana selepas 2? Nombor perdana selepas 2 adalah nombor 3. Jadi dalam sifir 3, dalam gandaan 3, ada tak nombor 3? Ada tak 6? Ada tak 9? Ada. Okey, jadi kita akan guna gandaan 3. Okey, 3 bahagi dengan 3 kita akan dapat 1. 6 bahagi dengan 3 kita akan dapat 2. 9 bahagi dengan 3 kita akan dapat 3. Okey. Okey, setakat ni faham? Okey. Okey, kita tengok pula untuk gandaan 2. Okey, gandaan 2. Kita tengok pula gandaan 2. Okey, kita guna perdana paling kecil. Dan sebab ada 2 kan, kita guna gandaan paling kecil. Okey, 1 bahagi dengan 2. Ataupun 2 bahagi 1 tetap dapat 1. 2 bahagi dengan 2, kita akan dapat 1. 3 bahagi dengan 2, tak bolehlah. Jadi dia akan jadi 3 juga. Dan ni kamu akan confuse lah. Kenapa? 3 tu dia tetap 3. Sebabnya kita memang tak boleh dah nak tinggal dia. Kita tak boleh tinggalkan dia seorang diri dia. Maksudnya, nombor ni kalau dia tak boleh dibahagikan nombor dengan nombor perdana paling kecil, kamu hanya turunkan sahaja. Okey?
Okey. Lepas tu kita tengok pula dalam bahagian yang ketiga ni. Okey, tengok kita ada 1, 1 dan 3. Jadi kita kena guna gandaan 3 untuk kita mendapatkan nilai 1, 1, 1. Dia mesti dapat nilai dia 1, 1, 1. Okey. Okey, untuk gandaan 3. Okey, 3 bahagi dengan 1 tetap dapat 1. 3 bahagi dengan 1 pun dapat 1. 3 bahagi dengan 3 dapat 1. Jadi macam mana kita nak tahu gandaan sepunya terkecil dia? Kita perlu ambil nombor yang di sebelah kiri ataupun nombor yang menegak di sebelah kiri ini. Kita hanya perlu darabkan sahaja. 3 darab 2 darab pula dengan 3. Akan dapat 18. Jadi gandaan sepunya terkecil GSTK bagi 3, 6 dan 9 ialah 3 darab 2 darab 3 sama dengan 18. Okey. Okey. Seterusnya kita akan tengok kaedah yang ketiga iaitu pemfakturan perdana. Okey, pemfakturan perdana ini kamu kena gunakan sama macam kaedah pembahagian berulang. Kamu kena guna 25 nombor faktor perdana. Okey, tapi kita akan guna nombor perdana yang paling kecil dululah. Okey, jadi untuk 3, 8 dan 12. Okey, kita tengok 3 dulu. Jadi apa yang untuk mendapatkan 3? 1 darab 3. 1 adalah nombor bagi semua faktor perdana. Okey? 1 ialah nombor bagi semua faktor. Jadi nombor 1 ni dia boleh guna untuk semua nombor yang ada. Jadi kamu jangan keliru. Jadi kalau kamu jumpa 3 maknanya dia hanya 3 saja. Kalau 2, 2 sajalah. Macam tu. Okey. 8. Okey, 8. Apa nombor perdana yang didarabkan mendapat 8. Jadi kita dapat 2 darab 2, 4. 4. Okey, darab lagi dengan 2, kita akan dapat 8. Okey, untuk 12 pula. 12. Okey, kamu akan dapat 2 darab dengan 2. Darab dengan 2. Okey, dia dapat 8 kan? 8. Lepas tu, kamu darab lagi dengan. Untuk dapat 12, kamu akan guna 3. Jadi 2 darab 2 darab 2 darab 3 kamu akan dapat 12. Okey, faham Okey. Jadi untuk nak dapatkan nilai gandaan sepunya terkecil bagi 3, 8 dan 12, kamu hanya perlu darabkan sahaja 4 nombor pertama. Contohnya, kat sini kita dapat 2. Kita ada 2, 2, 2, 2, 2 dan 3. Jadi nilai bagi gandaan sepunya terkecil bagi 3, 8 dengan 12 ni, kamu hanya perlu darab sahaja. Contoh, 2 darab 2 darab dengan 2 lagi darab 3, kamu akan dapat 24. Okey. Okey, ni dia agak confuse sikit. Tak apa, cikgu ulang balik. Hak ni dia macam susah sikit sebab dia ada nombor. Dia ada satu nombor yang nombor bulat yang tak boleh
kita nak cari sikit. Tak apa, cikgu ulang balik. Okey, kita mula pada awal Okey, untuk gandaan 3, okey, untuk dapatkan 3 ni tak ada tiada gandaan yang boleh dapatkan 3 kecuali 1 darab 3. 3 sahaja. Okey. Untuk 8 ada nilai perdana yang boleh didarabkan untuk mendapat 8. Contohnya 2 darab 2 darab dengan 2. Okey, yang 3 ni kita ubah pergi kat tepi ni. Jarak sikit. Okey. Okey, untuk 12 ada berapa nilai yang boleh digunakan untuk dapat nombor perdana untuk dapatkan 12. Okey, kita ada 2 darab dengan 2 darab dengan 3. Jadi macam mana kita nak dapatkan nilai bagi gandaan sepunya terkecil? Okey. Dia ada cara dia. Kita mesti cari 4 nilai yang pertama. Okey, sekarang ni kita dah ada nilai kan? So, sekarang untuk kamu nak memudahkan kamu gariskan macam ni. Macam ni. Okey. Bila kamu garis ni, kamu akan dapat 4 kolom ataupun 4 tempat kosong dekat bawah ni. Jadi, kamu hanya turunkan terus nombor tu. Kamu tak perlu tambah, kamu turunkan nombor tu sahaja. Contoh. Okey, yang ni turunkan sahaja. Dia akan dapat 2. Okey, ni ada 2 dengan 2 kan? Ada 2 kan? Tapi pilih satu saja. Pilih satu, kita turunkan 2. Sama juga dengan yang ni. Yang ni 2 dan 2. Pilih satu sahaja. Okey, 2. Dan 3 pun sama. Kita turunkan saja, pilih satu sahaja. Okey. Jadi untuk dapatkan GSTK dia, kamu perlu darab. Jadi kamu ambil nilai yang bawah ni, yang ni yang cikgu bulatkan ni, kamu darabkan sahaja. 2 darab 2 darab 2 darab 3. Kamu akan dapat 24. Jadi 24 ni lah nilai GSTK bagi 3, 8 dan 12. Kita tulis macam mana? Okey, kita tulis kat sini lah. GSTK bagi 3, 8 dan 12 ialah 2 darab 2 darab 2 darab 3 sama dengan 24. Okey? Okey, setakat ni kamu kena tahu apa itu gandaan. Gandaan ni adalah darab. Okey, dia macam faktor juga. Tapi kamu jangan kelirulah. Faktor tu adalah sifir. Gandaan ni adalah dua nombor yang didarabkan untuk mendapatkan satu nilai yang bukan sifar. Okey, kamu dah belajar apa itu gandaan? Apakah itu gandaan sepunya? Apakah itu gandaan sepunya terkecil? Jadi, untuk gandaan sepunya terkecil, ada 3 kaedah yang kita boleh guna. Gandaan menyenaraikan gandaan sepunya. Kedua, kaedah pembahagian berulang yang bentuk L tu. Dan yang ketiga ini adalah pemfakturan perdana. Okey, ini adalah rumusan bagi bab yang kedua iaitu faktor dan gandaan. Okey, rumusan ni kamu kena hafal lah. Jadi hari tu kita dah belajar faktor sepunya dan faktor sepunya terbesar
Dan hari ini kita fokus kepada gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya terbesar. Jadi kat sini dia dah bantu kamu apakah itu faktor. Okey, faktor bagi 12 ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Faktor bagi 18, 1, 2, 3, 6, 9 dan 18. Okey, faktor sepunya. Faktor sepunya bagi 12 dan 18 ialah 1, 2, 3 dan 6. Okey, faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar bagi 12 dan 18 ialah 6. Untuk gandaan, okey, gandaan bagi 6. 6, 12, 18, 24, 30 dan seterusnya. Gandaan bagi 8, 8, 16, 24, 32, 40 dan seterusnya. Ini kamu hanya perlu tengok sifir. Sifir. Okey, gandaan sepunya. Gandaan sepunya bagi 6 dan 8. 24, 48, 72, 96, 120 dan seterusnya. Untuk nak mendapatkan nilai ini, nilai 24, 48, 72, 96, 120 ni kamu hanya tengok sifir dan kamu tengok dekat sifir 6 dengan sifir 8 ada tak nombor yang sama. Jadi nombor yang sama itulah yang kamu akan dapat. 24, 48, 72, 96 dan 120. Okey, gandaan sepunya terkecil. Gandaan sepunya terkecil bagi 6 dan 8 ialah 24. Maksudnya dalam sifir 6 dan sifir 8, nombor pertama yang kamu jumpa sama dalam sifir 6 dan sifir 8 adalah nombor 24. Okey? Okey, jadi hari ni kita dah habis dah bab yang kedua. Jadi kamu dah belajar apakah itu faktor, faktor perdana dan faktor sepunya terbesar, dan kamu juga dah belajar gandaan. Gandaan sepunya dan gandaan sepunya terkecil. Jadi, cikgu harap penjelasan cikgu ni jelas. Jadi, kalau kamu tak faham, macam biasa, kamu boleh WhatsApp cikgu ataupun kamu boleh call cikgu ke. Kalau kamu tak faham, cikgu akan bagi penjelasan yang lebih lanjut. Okey, cikgu akan bagi latihan pengukuhan untuk bab yang kedua ini. Jadi, latihan tu macam biasa, kamu buat. Dah siap, snap gambar dan hantar pada cikgu. Jadi cikgu boleh tengoklah sama ada kamu faham ke tak apa yang cikgu dah terangkan. Okey. Setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.